tuan-tuan, tajuk ni dia ada 5 syarat sah. Bukan semua orang yang sah kita berjual beli. Ada golongan-golongan yang tidak sah untuk kita berjual ataupun membeli. Dan tajuk dalam 5 syarat sah ini kita akan bincang pada pagi ini satu syarat sah sahaja, kerana syarat sah yang pertama dia agak panjang perbahasan dia. Sebab itulah pagi ni insya-Allah kita hanya bincang satu syarat sah orang yang berjual dan membeli, kerana dia melibatkan beberapa istilah yang kita kena tahu di dalam soal muamalat. Bukan sahaja melibatkan jual beli, tapi yang kita akan bincang pada pagi ini dia melibatkan soal akad-akad yang lain, soal hibah, soal sedekah, soal zakat. Sama juga, apabila kita sebut sedekah, maka dia sama konsep dan peraturan dengan zakat fitrah. Orang yang sah bersedekah, orang yang sah menerima sedekah, orang itulah juga sah menerima zakat fitrah. Sebab itulah kita berhasrat untuk membincang satu sahaja, kerana dia melibatkan perbahasan yang agak panjang. Dia ada 5 syarat sah orang yang menjual dan orang yang membeli. 5 tu kita sebut secara umum dan kita bahas satu. Pertama, syarat sah orang yang berjual dan membeli mestilah dia ahli tabarruk. Ini istilah yang kita kena bahas pada pagi ini, kerana dia jarang kita dengar. Ahli tabarruk sahaja yang sah berjual beli. Syarat yang kedua, orang yang sah berjual beli ini ialah mestilah mereka ini menjual dan membeli dengan sukarela, tidak ada paksaan daripada mana-mana pihak. Syarat yang ketiga, orang yang nak membeli mashaf ataupun mishaf ataupun mushaf Al-Quran mestilah disyaratkan di Islam. Orang kafir tidak sah kita jual Quran kepada orang kafir. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, disyaratkan orang yang nak membeli hamba disyaratkan Islam. Tidak sah kita menjual hamba kepada orang yang kafir. Dan syarat yang kelima, orang yang nak membeli senjata mestilah dia bukan kafir harbi. Ini 5 syarat dalam sah. 5 syarat orang yang sah menjual dan orang yang sah membeli, mesti ada 5 syarat dalam kitab kita ini. Yang kita akan bincang hari ini satu sahaja, iaitu syarat yang pertama, syarat sah orang yang membeli dan syarat sah orang yang menjual mestilah dia ahli tabarruk. Baik. Tabarruk. Sekejap lagi kita tulis ejaan macam mana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kitab kita ini, muka surat 92. Kalau kitab saya ni cetakan lama, dia 92. Kalau Rumi saya tak tahu, tulisan Rumi tak tahu muka surat berapa. Ya, 140. Okey, 140. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan pada akid. Ini masuk rukun lain. Selesai dah sebelum daripada ini rukun yang kelima, ijab qabul, ada 6 syarat. Maka masuk rukun yang pertama balik. Dia kembali balik rukun yang pertama. Dan jual beli ni ada 5 rukun. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada ijab dan qabul. Ini kita bahas yang pertama. Rukun pertama, penjual dan pembeli combine sekali. Dia sama syarat di antara penjual dan pembeli. Dan disyaratkan, yakni syarat sah pada aqid, pada orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli.
Iaitu yang kata orang yang berakad, iaitu bai' dan mushtari, iaitu penjual dan pembeli. Apa dia syarat dia? Hendak ada sah tasarruf keduanya. Hendak ada, yakni mesti ada sah tasarruf keduanya, kedua penjual dan pembeli. Baik, ini istilah yang dia guna. Dia ada 3 istilah. Kita akan bertemu dalam muamalat. Ada 3 istilah ini merujuk kepada makna yang sama. Pertama, dalam kitab kita dia guna tasarruf, ataupun nama penuh dia mutlaqun tasarruf. Mutlaqun tasarruf, orang yang bebas mengurus harta benda sendiri, itu dipanggil mutlaqun tasarruf. Ini dalam istilah muamalat. Bacalah kitab mana pun tuan-tuan, dia akan bertemu dengan istilah yang sama. Sebab tu apabila kita tahu istilah, memudahkan kita untuk memahami kitab muamalat. Kita ulang sekali lagi, dia ada 3 istilah merujuk kepada makna yang sama. Kenapa kena tahu istilah ni tuan-tuan? Kenapa penting kita tahu istilah ni? Mutlaqun tasarruf ni, dan ada 2 nama lagi yang kita akan sebut ni, dia melibatkan soal pengurusan harta benda semua akad, bukan sahaja dalam jual beli. Itu kena kita mesti tahu. Orang yang kategori dalam ahli tasarruf sahaja boleh mengurus harta dia, melibatkan jual beli, melibatkan sedekah, melibatkan hadiah, ataupun kita panggil derma. Orang ini sahaja boleh menderma, boleh sedekah, boleh hadiah. Melibatkan soal menerima zakat, zakat fitrah yang kita akan beri kepada fakir miskin. Kalau tersilap golongan sasar, maka tidak sah mengeluarkan zakat fitrah. Sebab itu kena tahu istilah ini. Kita ulang sekali lagi, ada 3 istilah merujuk kepada makna yang sama. Pertama kita sebut sebagai mutlaqun tasarruf. Ini istilah bahasa Arab. Mutlaqun, mutlaq, tasarruf, maknanya orang yang mempunyai kuasa, orang yang diberikan kuasa ataupun kelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus harta sendiri. Boleh berjual beli, boleh pinjam, boleh bagi hutang kepada orang lain, boleh hadiah kepada orang lain, boleh sedekah harta dia kepada orang lain. Dia pun boleh membeli, dia pun boleh menerima sedekah daripada orang lain, dia pun boleh menerima hadiah daripada orang lain. Kerana dia ini disebut sebagai mutlaqun tasarruf, orang yang diberikan kelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus harta benda. Mutlaq tasarruf. Yang istilah yang kedua, makna sama. Disebut sebagai ahli tasarruf. Tadi mutlaq. Ni ahli tasarruf. Ahli ni maknanya orang yang layak. Tasarruf, mengurus. Tasarruf ni makna mengurus harta benda. Ahli, orang yang diberi kelayakan, orang yang layak mengurus harta sendiri. Ada satu nama lagi, iaitu ahli tabarru'. Sama. Sekejap lagi kita tulis. Ahli tabarru'. Tabarru' ni kita biasa guna istilah ni di dalam muamalah, merujuk kepada derma, sumbangan. Tu ahli tabarru'. Ahli tabarru' ni orang yang diberikan kelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyumbang, untuk menderma. Dia panggil ahli tabarru'. Sama saja makna. Ahli maknanya orang yang diberi kelayakan. Tabarru' iaitu
untuk menderma harta milik dia. Tiga nama, tiga istilah merujuk kepada satu makna. Mutlaqun tasarruf, ahli tasarruf, dan ahli tabarru'. Di sini dia guna sah tasarruf, maknanya sah menguruhkan harta dia sendiri. Maka tiada sah jual beli kanak-kanak apabila syarat orang yang berakad ataupun penjual dan pembeli ini mestilah dia ahli tasarruf, mestilah dia ahli tabarru', mestilah dia ini mutlaqun tasarruf, maka lahirlah hukum. Maka ni dipanggil fa'ut tafriq. Maka lahirlah hukum. Mana dia? Tiada sah akad, maka tiada sah jual beli kanak-kanak dan yang gila, dan tiada sah jual beli orang yang gila dan yang dihajarkan atasnya, dan tiada sah jual beli orang yang dihajarkan atasnya, orang yang dibekukan harta ke atasnya. Semua istilah tuan-tuan. Semua ni istilah dalam muamalah. Kita akan bincang semua. Orang yang dibekukan harta di dalam Islam, dia panggil mahjurun alaih. Mahjurun alaih. Ada beberapa golongan yang kita akan sebut siapakah mereka yang dibekukan harta di dalam Islam. Apabila harta mereka dibekukan, dihajarkan, siapa yang mengambil alih pengurusan harta dia. Ini kita kena faham dan kena tahu peraturan muamalat. Sebelum dihajar, kita akan ikut step by step supaya kita tak keliru. Sebelum lahirnya orang yang dibekukan, kita kena tahu dulu ahli tabarruq. Ada berapa golongan termasuk dalam ahli tabarruq? Ni tadi kita sebut ahli tabarruq, ahli tasarruf, mutlaqut tasarruf, itu baru nama. Golongan yang termasuk dalam ahli tabarruq ni ada berapa? Itu yang kena ingat. Kena nama dulu, lepas tu baru ingat golongan yang termasuk dalam ahli tabarruq. Okey tuan-tuan, kita sebut, settle dah nama ahli tabarruq, kita dah kenal ahli tabarruq, maka kita kena tahu orang yang termasuk dalam ahli tabarruq yang tak, kalau dia bukan ahli tabarruq, maka tak boleh untuk kita berurus niaga, berurusan dengan dia dalam soal harta benda, tak boleh. Karena syarat sah nak menjual dan syarat sah nak membeli, mesti dia ahli tabarruq. Kalau dia tak termasuk dalam ahli tabarruq, maka tak boleh nak berjual beli dengan dia, tak boleh nak sedekah, tak boleh nak hadiah kepada dia, tak boleh kita nak wakaf kepada dia, tak boleh, kerana dia bukan ahli tabarruq. Ahli tabarruq ni tuan-tuan ada tiga sahaja. Ada tiga sahaja ahli tabarruq. Yang pertamanya aqilan balighan rasyidan dalam bahasa Arab. Pertamanya mestilah dia ini aqil. Yang keduanya bi, yang keduanya baligh, dan yang ketiganya si, cerdik. Ahli tabarruq, ahli tasarruf, mutlaqun tasarruf. Di dalam sistem muamalah Islam hanya ada tiga golongan sahaja orang yang boleh kita berurusan dengan dia. Pertamanya aqilun, orang yang sempurna akal. Orang yang sempurna akal termasuk orang yang ahli tabarruq. Kalau orang yang tidak sempurna akal, contoh dia tak sempurna akal dengan sebab gila, orang yang gila tidak termasuk dalam ahli tabarruq, maka kita tidak boleh berjual beli dengan orang yang gila. Kita nak jual kepada dia tak sah, dia nak jual kepada kita tak sah. Ahli tabarruq, kerana dia bukan ahli tabarruq.
Sebab tu jangan berjual beli dengan orang yang gila. Maksud gila ni tak sempurna akal. Sebab gila sekarang ni banyak jenis. Yang tak sempurna akal tu sahaja, yang tak sah. Dan ketika dia gila sahaja. Kalau dia gila on off, pagi gila petang elok balik, ketika mana dia siuman, maka sah kita berurusan dengan dia. Ketika mana dia tak sedar akal dia gila, maka ketika dia gila itu sahaja yang tak sah kita berurusan dengan dia. Dia kembali balik, okey balik. Kalau gila full time, tu memang tak boleh selama-lamanya berurusan dengan dia. Kalau gila musim saja, banyak jenis gila ni. Kalau belah Kelantan dia ada gila isim. Bukan gila fa'il, gila isim. Gila isim ni dia musim dia saja. Dia bukan semua. Bukan full time. Dia time dia bulan mengamban. Gila isim. Mula 15 bulan mengamban, dia pun gila. Ketika mana bulan penuh purnama, dia pun, akal dia pun mula tak betul. Maka ketika tu kita tak boleh berurusan dengan dia. Yang kedua, orang yang ahli tabarruk yang kedua, balighun. Ni mestilah dia sampai umur. Ahli tabarruk yang kedua, orang yang sampai umur. Kanak-kanak yang belum baligh, bukan ahli tabarruk, tak boleh untuk berjual beli dengan dia. Tak boleh kita berurusan dengan orang, dengan kanak-kanak, kerana dia bukan ahli tabarruk. Dia bukan ahli tabarruk. Kanak-kanak nak menjual tak boleh, nak membeli tak boleh, selagi mana dia belum baligh. Ini qaul mu'tamad. Ada qaul dhaif yang dibenarkan. Sekejap lagi kita bahas. Ini kita terangkan dulu perbahasan boleh tak boleh jual beli sekejap lagi. Qaul mu'tamad memang tak boleh. Kanak-kanak berjual dan kanak-kanak membeli. Tak boleh kita suruh anak kita pergi membeli anak yang belum baligh. Itu qaul mu'tamad. Tapi ada qaul dhaif yang dibenarkan. Biar dulu. Kita terangkan dulu ahli tabarruk. Kanak-kanak bukan ahli tabarruk. Dan yang ketiga. Yang ketiga ni, ni dia panjang sikit. Yang ketiga ni rasyidan. Ahli tabarruk yang ketiga mestilah dia cerdik. Ini cerdik menurut istilah fiqh, bukan cerdik menurut kita. Ini dia di sini dia ada makna yang tersendiri di dalam muamalat. Rasyidan ataupun rusydun, ataupun bahasa kita dipanggil orang yang cerdik. Orang yang cerdik sahaja kita boleh berurus niaga. Maka orang yang bodoh tidak dibenarkan untuk kita berurusan ataupun berurus niaga dengan orang yang bodoh. Di sinilah tuan-tuan kita kena tahu makna rasyid. Ni lahir pula makna rasyid menurut istilah dan golongan yang termasuk dalam rasyid ataupun bodoh. Ni kena tahu pula istilah pula. Lahir istilah baru pula. Dia berkembang, dia berangkai. Sebelum tu, sebelum kita pergi kepada rasyid, kerana rasyid ni dia akan lahir. Dia akan lahir ada 3 pula kategori bawah dia. Kita ulang sekali lagi. Ahli tabarruk dulu. Ahli tabarruk tuan-tuan, mutlaqut tasarruf ni ataupun ahli tasarruf ni, dia
terbahagi kepada 3 sahaja. Pertama, akil. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, rasyid, cerdik. Maknanya, orang yang bukan ahli tabarruk, siapa dia? Pertamanya, orang gila. Yang kedua, kanak-kanak. Dan yang ketiga, orang yang bodoh. 3 ini bukan ahli tabarruk. Kita tidak boleh berurus niaga dengan dia. Kanak-kanak, ataupun mula dulu orang gila. Yang kedua, kanak-kanak. Yang ketiga, orang yang bodoh. Safihun, orang yang bodoh menurut istilah fiqh ataupun menurut istilah syarak. 3 ini kita tak boleh untuk berurusan dengan dia. Tak boleh kita berurusan dengan 3 ni. Orang gila, kanak-kanak, tak boleh untuk kita berurusan dengan dia dalam soal harta benda. Sama ada kita nak berjual, kita nak jual barang kepada kanak-kanak, tak sah. Kanak-kanak nak jual barang kepada kita sebagai pembeli, kita nak beli barang daripada kanak-kanak, tak sah. Islam menjaga harta kanak-kanak. Kerana Islam tidak membenarkan kanak-kanak mengurus harta dia sendiri. Makna mengurus ni tak membenarkan untuk dia jual, tak membenarkan untuk dia sedekah, tak membenarkan untuk dia hadiah, tak membenarkan untuk dia hibah. Islam tidak membenarkan orang gila, kanak-kanak, orang bodoh urus harta benda sendiri. Maka 3 kategori ini, harta benda dia, siapa yang mengurus? Orang yang mengurus harta benda 3 golongan ini ialah kembali kepada waliyul malun. Islam memberi kuasa pengurusan harta benda orang yang bukan ahli tabarruk ini kepada waliyul malun. Lahir pula istilah baru. Ada 3 istilah besar yang kita akan bincang pagi ini, iaitu mutlaqut tasarruf, yang kedua rasyid, sekejap lagi, yang ketiga waliyul mal. Ketiga-tiga benda ini tuan-tuan sangat praktikal dalam kehidupan kita, terutamanya menjelang Aidil Fitri. Dia melibatkan soal orang yang mengeluarkan zakat bukan ahli tabarruk. Orang yang mengeluarkan zakat kanak-kanak, orang yang mengeluarkan zakat orang gila, orang yang mengeluarkan zakat orang yang tak cerdik. Siapa dia? Kerana zakat termasuk dalam pengurusan harta benda, zakat fitrah, bukan zakat harta, zakat fitrah. Islam tidak membenarkan untuk dia mengurus harta dia walaupun keluar zakat fitrah diri dia. Maka Islam telah dia panggil mengalih kuasa pengurusan harta kepada waliyul malun. Maka kita wajib, bukan sunat, wajib tahu siapa waliyul mal. Kerana orang yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat anak-anak yang belum balik, untuk mengeluarkan zakat orang yang gila, untuk mengeluarkan zakat sapi, mereka yang nama dia waliyul malum sahaja. Waliyul malum sahaja, bukan wali nikah. Dalam nikah dia ada istilah nama dia wali nikahun. Dalam muamalah, dalam harta benda ada wali juga, nama dia waliyul malun, orang yang mengurus harta benda dia, orang yang mengurus harta benda. Malun tu makna harta. Harta siapa yang diurus? Harta bukan ahli tabarruk. Harta yang orang yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk urus harta sendiri, maka berpindah kepada waliyul malu. Tu dia berangkai. Kena tahu ahli tabarruk, kena tahu waliyul mal. Kenapa kena tahu waliyul mal? Kerana kalau dia bukan ahli tabarruk, pengurusan harta benda dia diurus oleh waliyul malu. Pengurusan orang yang bukan ahli tabarruk, kita tahu ahli tabarruk ada 3, maknanya keluar 3 ahli tabarruk, dan 3 lagi contoh dia dan tak termasuk ahli tabarruk. Kanak-kanak, orang gila dan sapihun bodoh
bukan ahli tabarruk. Apabila dia bukan ahli tabarruk, maka automatik harta dia diurus oleh waliyul malum. Sebab itulah kena tahu waliyul malum. Waliyul malum, tuan-tuan, kita biasa sebut sebelum daripada ini. Hari ini kita akan sebut sekali lagi dan kita tulis. Nama waliyul malum ni di dalam kitab muamalah ada juga disebut dengan nama lain. Nama dia waliyun khasun. Kalau wali hakam, wali hakim, itu wali dalam soal nikah. Wali hakim, wali raja. Ini waliyu khasun ataupun waliyul malun. Wali ni maknanya orang yang diberi kuasa, bukan wali Allah. Kalau dalam tasawuf ada nama wali Allah, Auliyaul Kubra, wali-wali besar, Auliyaus Sughra, wali-wali kecil. Itu dalam istilah tasawuf ada nama-nama wali, wali abdal, wali kutub. Itu wali Allah tu dengan makna lain. Ini waliyul malun. Wali ni orang yang diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa mengurus. Malun, harta. Orang yang di bawah jagaan dia. Waliyul malun ni ada 3 sahaja. Tak penat untuk kita ingat. Berbanding dengan wali nikah. Wali nikah ni dia banyak, sampai 41 setengah ulama bilang panjangnya wali nikah. Adapun waliyul malum ni mudah sahaja, iaitu ada 3 sahaja. Pertama, bapa ke atas. Kalau tersilap wali, tak sah orang yang mengeluarkan zakat fitrah anak belum balik. Anak kita, cucu kita, kadang-kadang datuk yang buat keluar cucu, bapa masih ada, maka tidak sah. Kerana datuk, sekiranya bapa masih ada, datuk bukan waliyul malum, tak sah. Macamlah, samalah orang yang akad nikah yang tersilap wali, tak sah nikah dia. Bapa dia meninggal, wali nikah apabila bapa dia meninggal, maka adik-beradik lelaki tiba-tiba dia ambil bapa saudara, maka tidak sah. Tidak sah. Sama juga dengan waliul mal. Kalaulah bapa masih ada, tiba-tiba datuk yang mengeluarkan zakat fitrah cucu dia yang belum balik, maka tidak sah zakat fitrah. Wajib dia qada balik apabila tidak sah. Pemberian yang diberikan oleh bapa itu tidak termasuk dalam pemberian yang wajib, termasuk dalam pemberian sunat. Kerana sedekah ada 2. Ada sedekah wajib dinamakan zakat, ada sedekah sunat. Pemberian yang biasa tu sedekah sunat. Waliyul mal yang pertama ialah bapa ke atas. Makna apa ke atas? Maknanya bapa, selepas bapa datuk, selepas datuk nenek, selepas nenek moyan, selepas moyan habis dah, kita pun tak boleh bilang. Tapi kalau boleh bilang, itulah makna maksud ke atas. Sampai kita boleh bilang atas mana? Sampai kita boleh bilang sehinggalah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau boleh bilang, jangan kata Nabi Adam 7 keturunan pun tak boleh bilang dah kita ni. Orang kita ni lemah. Melayu kita ni, orang Arab lain. Orang Melayu kita ni, dia lemah dalam soal penjagaan sanak keturunan dia, rangkaian keturunan dia, dia tak jaga. Kita ingat kadang-kadang sampai 4 keturunan, 5 keturunan, 5 keturunan, tak ingat lah. Sebab apa? Datuk nenek kita tak ingat. Kalau datuk kita jenis jaga, dia tulis ada satu buku sanak keturunan dia, sampai kepada kita pun kita boleh ingat. Tapi kita 3-4 tak boleh lah. Macam saya 4 je. Tak boleh lah. Tanya nenek kata aku pun tak tahu. Azhar bin Ramli, Ramli bin Cik Leh bin Cik Su bin tak tahu.
Tanya nenek kata tak tahu. Cik tu benci apa pun tak tahu. Hilang keturunan kita. Itu maksud dia ke atas. Tapi kena ingat, maksud bapak ke atas tu bapak sebelah bapak, bukan ibelah isteri. Dia tak termasuk. Bapak ni maksud dia belah suami saja ke atas. Kalau bapak meninggal, siapa yang akan jadi waliul ma? Maksud dia datuk dia. Ni baru datuk sah. Apabila bapak dia meninggal, datuk dia masih ada, barulah ketika itu datuk yang menjadi waliul malun. Makna dia pengurusan harta anak yang belum balik diambil alih oleh datuk dia. Dia mengurus harta anak belum balik, datuk ni. Dan ayah, kalau ayah yang masih hidup, ayah mengurus harta anak belum balik. Bukan mengguna, bukan dia boleh guna. Maksud dia urus, tolong jaga, urus mengikut kepentingan yang diberikan oleh syarak. Maksud dia soal harta benda. Kalau zakat, dialah yang urus. Kalau nak membeli, dialah tolong beli. Membeli kepentingan yang dibenarkan oleh syarak, boleh. Bapak tak ada duit nak beli pakaian anak, susah, bapak miskin, adakah boleh menggunakan duit anak? Boleh. Ketika itu boleh. Ketika mana bapak tidak ada harta untuk menyara anak dia, boleh. Itu makna kepentingan dibenarkan oleh syarak. Nak bayar pengajian anak ketika mana bapak tidak mampu, pengajian juga kepentingan dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan untuk mengambil duit anak untuk membayar yuran sekolah, contoh dia. Adapun melibatkan soal lain tak dibenarkan. Nak guna mudah-mudah duit anak yang belum balik, maka tidak benarkan oleh syarak. Haram menggunakan duit walaupun duit anak dia. Izin, ada setengah orang kata minta izin lagu mana pula ustaz? Maka izin orang yang belum balik tidak diiktibarkan oleh syarak. Itu kaedah dia, formula dia. Izin orang yang belum balik tidak diiktibarkan oleh syarak. Maksud dia tidak diambil kira oleh syarak. Walaupun dia mengatakan, ya, saya benarkan ambil duit saya, tidak dibenarkan oleh syarak. Kadang-kadang kita minta harta yang menjadi milik anak, kita minta, maka permintaan kita diizinkan oleh anak, tidak dibenarkan. Kita wali ni mengurus sahaja, mengurus ikut maslahat, mengikut kepentingan mengikut kepentingan syarak. Yang kedua, dia ada 3 saja. Yang keduanya ialah waliul ma. Yang kedua, wasi. Wasi ni orang yang diberi wasiat oleh suaminya, oleh bapaknya sebelum meninggal. Wasi ni apabila bapak dia meninggal, ada anak yang belum balik, maka kita nak urus harta dia, nak bayar zakat dan sebagainya, maka kita kena cek waliul ma. Bapak dia dah meninggal, cek datuk dia pun tak ada, nenek dia pun dah meninggal, moyang dia lagi meninggal, maka turun kepada level nombor 2. Cek level nombor 2, adakah sebelum meninggal bapak dia pernah wasiat kepada sesiapa? Bapak tidak mewasiatkan kepada sesiapa pun, maka tidak ada waliul ma level nombor 2. Tapi kalaulah dia memberikan wasiat kepada sesiapa pun, maka sah. Wasiat tidak disyaratkan untuk orang yang tertentu, tak. Dia boleh memberi wasiat kepada sesiapa pun, sama ada isteri dia, sama ada kawan dia, sama ada adik-beradik dia, sama ada siapa pun dia, tak apa, sah. Contoh dia, sebelum dia meninggal, dia wasiat kepada isteri dia. Dia ada anak yang belum balik, ramai lagi bawah ni. Dia kata, kalau saya meninggal, tolong uruskan harta anak saya yang belum balik. Maka secara automatik dia panggil itulah dia waliul ma dia. Walaupun tidak ada wasiat tak bertulis. Tulis tu sunat saja. Wasiat ni diambil kira pada lafaz. Adapun tulis itu sunat. Wasiat bertulis tu sunat dia tulis, tapi
sah wasiat ni dengan talaffuz, dengan berlafaz. Maka orang yang diwasiatkan oleh suami ataupun bapa dia, maka itulah dia wasi. Contoh dia mudah, wasiat kepada isteri kita, barulah isteri ini sah untuk mengurus harta anak dia. Barulah apabila dia setiap kali hari raya, anak yatim ini dikeluarkan oleh isteri dia, ibu dia yang mengeluarkan zakat, baru sah. Tapi kalaulah tidak diwasiatkan oleh suami dia pun terlupa, ataupun suami tak tahu pun nak wasiat, maka tak boleh isteri nak keluarkan zakat. Walaupun ramai orang buat, dia tak kira ramai orang buat, dia kira sah ataupun tak sah. Kebanyakan orang hari ni, anak yatim yang ketiadaan bapa akan dikeluarkan zakat fitrah dia oleh ibu dia. Maka tidak sah. Hanyalah jadi sedekah sunat saja, sedekah wajib tak menjadi sedekah wajib, tak menjadi zakat. Kalaulah wasi tidak ada, sepatutnya siapa yang menjadi wali dia? Yang ketiga, yang terakhir, waliul mal yang ketiganya ialah qadi. Dia tak naik kepada isteri, dia akan pergi kepada qadi. Kerana ini kuasa yang diberikan oleh syarak, kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, penetapan, kuasa yang ditetapkan oleh Allah taala. Wasi tidak ada, dia akan terus naik kepada qadi. Qadi mana? Qadi daerah. Kan kita ada qadi daerah. Puncak Alam tak tahulah daerah mana. Kalau kawasan saya, qadi Gombak, ada qadi daerah Hulu Langat. Kawasan saya tu termasuk dalam qadi daerah Hulu Langat. Puncak Alam ni tak tahu, kena tanya tu imam. Tanya Kuala Selangor, ada qadi daerah Kuala Selangor, kena tanya dia. Dan qadi ni dia tahu ini termasuk dalam qadaya. Qadaya ni dia panggil tanggungjawab seorang qadi. Ada dalam kitab fiqh, di belakang sana ada kitab qadaya. Perfect tuan-tuan, hukum hakam tak perlu kita pening, semua ada. Tanggungjawab sebagai seorang qadi, salah satu tanggungjawab dia ialah mengeluarkan zakat fitrah orang yang belum baligh di bawah tanggungan dia, di bawah wilayah dia, bawah jajahan dia. Jadi qadilah yang mengeluarkan zakat fitrah. Berapa ramai di jajahan bawah dia mengeluarkan. Maksud dianya, dia yang ada kuasa, maka dia boleh pindahkan kuasa dia kepada siapa yang dia nak. Contoh dia ibu anak yatim tadi meminta izin dengan qadi, telefon kepada qadi, tuan qadi, saya ada anak yang belum balik, bapaknya telah meninggal, saya nak minta izin qadi supaya beri, panggil apa, pindah kuasa, benarkan kuasa qadi supaya sayalah yang menguruskan harta. Maka qadi boleh memberi keizinan amun, izin am dia panggil, izin umum. Saya benarkan ibu dia ni untuk mengurus harta anak yang belum balik. Maka sekali cukup dia minta, tu dia panggil izin am. Sekali dia minta, maksudnya pindahan kuasa itu terus kepada ibu dia. Tak perlu minta setiap kali nak bayar zakat fitrah. Dan harta-harta lain pun sama. Dan izin lain pun sama. Bukan soal beri zakat fitrah saja. Nak membeli, nak menjual, nak beli menggunakan harta anak belum balik, boleh isteri dia yang membeli. Kalau melibatkan soal menjual, nak jual harta anak yang belum balik, siapa yang nak tolong jual, maka boleh isteri yang tolong jual. Kerana dia telah menjadi waliyul malun. Habis tuan-tuan. Itulah 3. Jangan tersilap menyebabkan tidak sah. Ada lagi istilah dulu, sekejap lagi baru kita buka. Tak tanya, takut lupa kan. Bapak kata okey. Macam mana dia punya wali jemaah? Adakah
Ya. Ini dia agak rumit. Soal zakat fitrah, dia nampak zakat fitrah lah, sebenarnya bukan zakat fitrah saja. Dia melibatkan soal jual beli semua. Jadi soalan abang kita ni, sekiranya bapa meninggal, soalan pertama dulu, sekiranya suami dia dipenjara, adakah waliul ma tu tetap suami ataupun berpindah kepada wasi? Jawab dia, sekiranya suami belum mati ataupun masih ada, walaupun dia berada jauh ataupun dia dipenjara, masih ada kita boleh hubungi dan kita tahu dia berada di mana, maka tetap dia tidak berpindah waliul ma kepada wasi ataupun kepada qadi. Tetap dia, cuma dia kena izin. Dia tak boleh nak buat sendiri, tak boleh. Cuma dia boleh beri izin kepada sesiapa. Bukan wasi, dia beri izin kepada siapa, kerana dia ada kuasa. Cuma dia nak buat tak boleh. Dia dipenjarakan, dia tak boleh nak buat, nak urus harta anak tak boleh, kerana dia dalam penjara. Tapi izin dia ada. Maka izin dia inilah dibenarkan oleh syarak untuk diberi kepada siapa. Dia izin anak dia tak izin isteri. Contohlah, dia izin anak dia, abang yang dah pandai urus, dia kata tolong buat keluar zakat fitrah adik. Maka sah abang yang buat keluar, kerana diizin oleh suami. Ataupun suami dia izin kepada isteri, boleh. Ataupun suami dia izin kepada kawan dia, boleh. Asalkan izin, kena minta izin dulu. Jangan buat keluar tanpa izin, tak boleh. Ini anak yang belum balik. Kalau anak yang dah balik, kita nak buat keluar, kena minta izin juga. Sebab orang yang dah balik, walaupun masih kita sara dia, masih kita nak bagi duit lagi, umur dah 15, tapi dah balik, masih jagaan kita lagi. Jagaan kita tu bukan jagaan wajib. Syarat lepas dah, hak wajib lepas dah. Kita duk terbiasa masa kecil, kita lah yang keluar zakat. Kita keluar zakat fitrah setiap tahun. Sampai dia balik pun kita keluar juga tanpa minta izin. Maka mengeluarkan zakat orang yang dah balik tanpa minta izin tidak sah. Kena minta izin. Sebab dia yang wajib keluar, menjadi kewajipan kepada dia, tak menjadi kewajipan kepada bapa. Umur 15 balik dah, dia yang wajib niat, dia yang wajib keluar. Ada duit wajib, tak ada duit tak wajib. Kan zakat fitrah, bapak keluar duk terbiasa tiap tahun tanpa minta izin, maka kena minta izin dulu. Abang, ni ayah nak buat keluar ni, tolong buat keluar. Dia kena izin lafaz, tak boleh senyap. Izin dalam soal harta benda, kaedah dia mesti izin berlafaz. Mesti dia kata ya, barulah kita buat keluar. Buat keluar dengan duit kita, dan kita tolong niat. Dia dah balik dah, dia yang kena niat keluar duit dia. Wajib mengeluarkan hak zakat fitrah dengan duit dia kalau dia ada duit, dan dia yang wajib niat. Maka apabila kita yang nak tolong, kena minta izin dengan dia. Tu yang dah balik. Soalan kedua tadi, sekiranya bapa meninggal dan ibu pun meninggal, siapa yang nak tolong buat zakat, tolong urus harta ni dan nak buat keluar zakat fitrah? Apabila bapa meninggal, ibu meninggal, kita panggil yatim piatu. Kita panggil yatim piatu. Dia dalam istilah agama, yatim ini, makna yatim ini, orang yang kematian bapa. Tu makna yatim. Dia tak ada piatu, cuma kita ya tambah piatu, tak salah lah. Kalau orang yang kematian ibu, bapa masih ada, maka tidak dinamakan yatim menurut istilah agama. Kita panggil yatim juga. Tak panggil yatim kita? Tak juga. Sama lah tu. Sama lah. Mak dia meninggal, ibu dia meninggal, bapa dia ada, panggil yatim tak? Tak dipanggil yatim.
Apa nak panggil apa? Panggil anak lah. Anak apa? Anak yang tiada ibu lah. Dah nak panggil sangat. Tapi kalau binatang, dia lain sikit. Binatang yang kematian ibu, itulah dia yatim, anak yatim. Ayam rumah kita, lembu rumah kita, anak ayam kita, mak dia mati, pok ada lagi, bapak ayam ada lagi. Maka tak dipanggil anak ayam tu. Kalau mati ibu, dipanggil anak ayam tu anak yatim, walaupun bapak dia ada lagi. Kalau bapak dia mati, ayam tadi, bapak dia mati, mak dia ada, maka dia tak dipanggil anak ayam yang yatim. Tak. Ulama kata binatang dia nisbah belah ibu, penjagaan dia. Manusia nisbah belah bapak. Bapak yang mengurus hal ehwal, soal kebajikan. Habis, selesai. Maka siapa yang nak urusan dia kembali kepada qadi. Qadi yang akan urus. Qadi akan ambil alih tugas pengurusan harta. Cek wasi tidak ada. Kalau wasi ada, wasilah. Maka diurus. Bukan abang dia urus. Abang dia ni kena minta izin dulu. Boleh abang nak urus. Abang yang besar ni ada nak urus adik-adik kematian bapak, kematian mak ni. Cuma kena minta terlebih dahulu izin daripada qadi. Sebab tu kita kena tahu dia punya flow dia. Kena tahu step by step siapa yang bertanggungjawab dalam menguruskan harta benda ni, supaya kita tak tersilap minta izin dengan orang lain. Maka abang ni kena minta izin dulu dengan qadi daerah untuk mengurus harta benda adik dia. Mengurus semua melibatkan harta, bukan zakat saja. Habis tuan-tuan. Minta izin untuk sama kedua-dua. Kalau harta dia lagi kita nak keluarkan zakat fitrah dengan harta kita, tapi nak keluarkan anak yang dah balik, harta kita. Cuma kita nak kena minta izin ataupun tidak, sedangkan melibatkan soal harta kita. Jawab dia, kena minta izin juga walaupun kita nak buat keluar dengan harta kita. Kenapa? Kerana minta izin tu soal asal, dia panggil usul. Usul dia ialah, asal dia orang yang balik wajib ke atas dia. Zakat fitrah ni wajib zakat badan. Zakat fitrah dipanggil zakat nyawa. Nyawa dia yang kena bayar, dia yang kena niat, wajib niat. Maka sekiranya kita nak tolong, maka dia kena minta izin. Kena minta izin, wajib kita kena minta izin dengan dia, dan kena tolong niat. Kita kena tolong niat. Dia afdal sendiri. Kalau ikut ranking afdal, maka afdal dia sendiri. Dia yang buat keluar sendiri afdal. Cek duit tak ada, kita lah bagi. Hari yang wajib keluar tu duit tak ada. Dia tak buat kerja lagi, baru 15 tahun baru umur, duk mengaji lagi, tak ada duit. Patut tak wajib bayar lah. Zakat nyawa ni sekiranya ada. Bila ada tu? Ada tu pada tarikh, adalah syarat dia nya. Pada tarikh, pada masa yang wajib dikeluarkan zakat, waktu yang wajib dikeluarkan zakat. Dapat dua syarat, kena dapat dua syarat. Tiba-tiba tak ada harta, maka tak wajib bayar. Tapi kita bagi, ajarlah dia, afdal dia niat sendiri. Suruh dia niat, ajar dia abang ni cara niat keluar zakat fitrah. Ajar dia. Ada tak bukan tanggungan kita. Kita buat keluar, kena sebut direct nama dia. Keluar zakat bagi si Ahmad bin Azhar, contoh dia. Tak sebut bin, tak apa anak kita kan. Kalau yang anak yang belum balik, kita tak payah sebut nama dia, sebut tanggungan. Orang yang wajib di bawah tanggungan, maknanya isteri dan anak yang belum balik, itu wajib di bawah kita.
Habis tuan-tuan, itu dia istilah-istilah yang kita kena tahu. Ada satu last istilah dia, iaitu rasyid. Ini yang terakhir. Sekejap lagi kita baca express lah, sebab kita dah tahu semua. Dia tak panjang, cuma istilah aja panjang. Kitab kita gini kita baca dan 3 baris saja, cuma dia istilah yang panjang. Kita ulang lain yang terakhir sebelum kita tutup. Yang terakhir ni, iaitu istilah yang terakhir, rasyid, cerdik ni. Kita ulang balik. Ahli tabarruk, kerana sah nak jual nak beli ni kena ahli tabarruk. Sah nak sedekah, dia melibatkan soal sedekah tuan-tuan, bukan saja ahli jual beli. Kita nak beri duit raya kepada kanak-kanak, sah ataupun tidak? Ni dia bukan ahli tabarruk. Ini perbahasan. Itu yang kita sebut tadi. Kita nak sebut dulu secara istilah, baru kita nak bahas. Bahas apa dia? Jual beli dan sedekah. Kita sedekah duit raya kepada kanak-kanak, sah ataupun tidak? Sah. Tapi bila sah tu? Tu. Kita ulang dulu kita jangan bahas lagi. Sebab kalau bahas dia akan terlupa untuk kita sebut yang ulangan rasyid ni. Kita ulang sekali lagi sebelum kita bahas di akhir. Ahli tabarruk ni ada 3. Sebab kita nak bahas yang rasyid tu. Pertama, dia mestilah dia orang sempurna akal. Yang kedua, mesti dia balik. Yang ketiga, mesti dia cerdik. 3 ni mudah nak ingat tuan-tuan. Ahli tabarruk ni A, B, C, akil, balik, cerdik. 3 ni maknanya kalaulah dia ini orang gila, kalaulah dia ini kanak-kanak, kalaulah dia ini safi, orang bodoh, dia bukan ahli tabarruk. Apabila dia bukan ahli tabarruk, ketiga-tiga golongan ini harta dia diambil alih oleh waliyul malum. Settle. Tinggal satu lagi. Tinggal apa dia? Tinggal siapa dia sapihun. Siapa dia sapihun? Sapihun ni tuan-tuan, bodoh ataupun cerdik ini, makna cerdik ialah orang yang pintar ataupun orang yang cerdik menguruskan harta, benda dan agamanya. Tu dia panjang sikit. Orang yang cerdik ni, orang yang pandai, tu mana cerdik? Pandai menguruskan harta dia dan menguruskan hal ehwal agama dia menurut syarak, bukan menurut kita. Dalam istilah Arab, orang yang cerdik ni nama dia ialah silahuddin wal malun, ataupun muslih limalihi wa dinihi. Orang yang baik hartanya, orang yang pandai mengurus hartanya, dan orang yang baik agamanya. Orang yang baik agamanya. Dia ada 2 aspek orang yang cerdik ni. Harta dia cerdik, agama dia cerdik. Qaul mu'tamad Imam Syafi'i ada 2. Orang yang cerdik ni, cerdik dalam hal ehwal harta dan cerdik dalam hal ehwal agama. Itu makna cerdik. Lawan kepada cerdik, kalaulah dia tak dapat 2 syarat, dia tak reti nak urus harta benda sendiri, tak baik dalam hal ehwal agama, mana dia dinamakan sapihun, orang yang sapih, orang yang bodoh. Apa dia orang bodoh? Tak dia cerdik, ni bodoh. Pahan cerdik, pahan bodoh. Orang yang bodoh bukan cerdik. Dua-dua istilah. Orang yang bodoh sebaliknya, orang yang tidak pandai mengurus harta dia, dan orang yang tidak tunduk dan patuh kepada agama, kepada perintah agama. Maknanya apa dia? Kita hurah satu-satu. Dia ada 2 kan? Orang yang tidak pandai mengurus harta dia, nama bodoh. Apa makna orang tak pandai mengurus harta dia? Orang yang tak pandai mengurus harta dia ni tuan-tuan, dia membelanjakan harta dia kepada perkara yang haram walaupun sedikit. Islam tidak membenarkan membelanjakan harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada perkara haram walaupun sedikit. Walaupun 1 sen saja dia beli benda haram, tak sah. Maka dia tidak dinamakan orang yang cerdik di sisi agama. Kita ulang sekali lagi. Maksud orang yang cerdik, orang yang muslih limalih,
orang yang silahul mal, orang yang baik pengurusan harta benda. Maksud dia orang yang tidak membelanjakan harta dia kepada perkara haram walaupun sedikit harta dia. Ini kena tahu perkara haram tu apa dia, kena tahu lah. Contoh, dia menggunakan harta dia walaupun sedikit untuk membeli benda haram, membeli arak, maka dia tidak dinamakan orang yang rasyid. Dia membazir, menggunakan harta dia walaupun sedikit untuk berjudi, walaupun tikar nombor ekor RM3 saja, maka tidak dinamakan dia orang yang rasyid. Tak boleh berurus niaga dengan dia, tapi ada syarat dia lah. Ini orang yang cerdik, dia tak habiskan harta dia untuk perkara haram. Dia tak menggunakan harta dia untuk perkara haram. Orang yang menggunakan harta dia kepada perkara haram walaupun sedikit, nama dia ialah orang yang mubazir. Istilah orang yang mubazir. Orang yang mubazir dalam istilah muamalah. Mubazir bukan dalam tasawuf, tapi mubazir dalam istilah fiqh. Orang yang belanja harta dia, membazir. Membazir ni tuan-tuan, dalam istilah fiqh, orang yang belanja harta dia kepada benda haram, tu nama mubazir dalam istilah fiqh. Bukan mubazir dalam tasawuf. Membazir dalam tasawuf dia lebih daripada keperluan dia. Dalam istilah fiqh, orang yang mubazir ini mubazir limalih, mubazir harta dia. Orang yang belanja harta dia kepada benda haram, berjudi walaupun RM3, minum beli arak walaupun harga dia RM2. Beli rokok, adakah mubazir? Beli rokok ni dia termasuk di dalam, ada fatwa majlis fatwa kebangsaan dan fatwa negeri tak sama. Fatwa negeri dia kena ada beberapa ilah kenapa rokok ni haram. Pertama, untuk kesihatan, bahaya kesihatan. Yang kedua, bahaya harta dia. Yang keduanya membazir harta dia. Adakah betul dengan istilah ni? Baik di sini tak. Maksud mubazir yang mubazir limalih ni, iaitu membazir dalam perkara haram yang qat'i, yang jelas hukum dia. Qat'i, yang jelas. Arak memang jelas qat'i, tidak ada mana-mana khilaf bahawasanya arak ini dihalalkan, tidak ada, qat'i, jelas hukum, putus. Judi putus haram secara qat'i. Tetapi kalau ada yang tidak qat'i, ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata haram, ada yang kata sunat, maka itu tidak termasuk dalam mubazir. Kenapa? Karena ada ulama kata dia ini memberi manfaat, bukan untuk kita, untuk orang lain. Maka dia tidak qat'i, tidak termasuk dalam mubazir. Seperti rokok. Rokok ini muktamadnya dia ada 5 hukum, tetapi bukan berdasar, ini general. Ini secara general saja, bukan individu kita, individu lain. Individu kalaulah rokok tu telah diputuskan oleh tabib yang adil, oleh pakar. Tabib yang adil ni diambil kira dalam Islam. Maksud pakar, doktor yang pakar menyatakan bahawa rokok hari ni cerita dulu, orang kitab tu dulu, hari ni pula dia kata boleh membahayakan kesihatan. Sebab tu dia keluar hukum haram. Tetapi individu dia ada yang tidak haram. Dia isap rokok tak bahaya bagi dia, maka makruh. Tu individu. Baik. Mubazir limalih, dia beli harta dia untuk judi, dia habiskan harta dia untuk beli arak, dia beli harta dia untuk perkara yang haram lain, maka dinamakan mubazir. Apabila dia mubazir, dia bukan lagi ahli tabarruk. Dia bukan ahli tabarruk. Mubazir limalih nama dia. Mubazir harta. Limalihi. Baik.
Yang kedua, Rasyid ni dia mengurus harta dia, pandai mengurus harta dia, dia tak belanja perkara haram. Dan yang keduanya ialah dia mengurus dia bijak ataupun dia pandai untuk menjaga hal ehwal agama. Dia panggil muslih lidini, orang yang baik agama dia. Makna apa? Maknanya dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan ke atas dia. Tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa, tak tinggal zakat. Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan ke atas dia, maka dia tidak rasyid menurut asyarak. Walaupun cerdik, walaupun otak dia pintar, walaupun ada PhD 2-3, tapi tak pernah sembahyang, tak pernah keluar zakat, maka dia tidak dinamakan rasyid. Maka dia tidak boleh berurusan dengan dia. Tapi tuan-tuan, dia kena ingat, cuma yang ni dia ada pengecualian. Mubazir, orang yang mubazir, orang yang meninggalkan perintah Allah, tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, mereka ini berhajat kepada kerajaan Islam menhajarkan, membekukan aset dia, baru kita tak boleh berurus niaga dengan dia. Baru kita tak boleh berurus niaga dengan dia. Tapi kalau dia ni sapi bodoh, baik, bodoh ni apabila kita tahu cerdik, maka bodoh ni apa dia? Cerdik settle kan? Cerdik kita tahu lahirnya apabila dia cerdik. Kalau dia cerdik, dia boleh kita berurus niaga dengan dia. Kalau dia tak cerdik, makna apa tak cerdik? Dia bodoh. Sapihun. Apa dia makna sapih? Makna sapih ni, ni lahir makna sapih hasil daripada kita tahu cerdik. Makna sapih ni tuan-tuan ada dua. Pertama, sapih ni dengan makna bodoh. Akal dia rendah, IQ dia memang bodoh betul. IQ rendah, dia tak gila. IQ dia ni dia tak boleh nak tahu angka. Bagi duit 10 dengan 5 sama bagi dia. Dia tak tahu nilai. Maka itu bodoh. Bodoh ini pengurusan harta dia diteruh kepada waliul mal. Waliul mal. Pertamanya orang yang rendah IQ dia, memang dia tak boleh nak mengira, dah tak tahu nilai 5, 10, 1, 2 tak tahu nilai. Bodoh betul kita bagi. Yang kedua, ni bodoh dan Islam. Tadi kita faham. Bodoh yang keduanya ialah mubadzir, termasuk bodoh dalam Islam. Yang ketiga, muflis. Dan yang keempatnya ialah orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. 4 dia, habis, settle. Itulah dia orang yang bodoh. Kita tahu rasyid, kita tahu bodoh. Kesimpulan tuan-tuan. Kesimpulan dia, habis dah. Kita baca express kerana kita dah tahu. Sebelum kita ulang balik apa yang kita sebut tadi, benda-benda penting tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka tiada sah jual beli kanak-kanak dan orang yang gila dan orang yang dihajarkan atasnya. Ni siapa pula orang dihajar tadi? Kita akan tulis sekejap lagi kerana dia benda yang sama saja. Benda yang dihajar tu benda sapih tu lah. Habis. Dan hanya senyesah membeli oleh sahaya akan dirinya serta keadaannya tiada mutlak tasarruf. Dan hanya senyesah membeli oleh sahaya. Wallahu alam. Kat situ berhenti tuan-tuan. Jadi hari ni kita baca sebaris je. Kenapa kena berhenti kat situ? Kerana ini termasuk pula isu yang kedua, isu membeli dan menjual dan perkara-perkara lain dengan hamba. Tak sempat hari ni untuk kita sebut hamba. Sebab tu kena berhenti kat situ. Kalau tak berhenti, boleh nak baca, tapi tak tahu. Kerana kita soal hamba kita tak biasa belajar. Maka di sini kita akan belajar bab hamba. Kerana hamba ini tak boleh kita nak berjual beli dengan dia. Dan ada juga hamba yang sah kita berjual beli dengan dia. Kita nak tahu ada 3 kategori hamba yang kita akan bahas. Ada hamba mudabbar, ada hamba mukatabun, ada hamba muba'ad. Ada 3 kategori hamba yang kita akan bahas kuliah akan datang. Kuliah hari ni tuan-tuan cukup sekadar
kita tahu syarat sah untuk kita berjual dan membeli dan perkara-perkara lain, hadiah, sedekah, hibah, zakat dan sebagainya, mestilah dia ahli tabarruk. Tiga istilah yang kita faham hari ni. Ahli tabarruk ada tiga: akil, balik, cerdik. Tu ahli tabarruk ataupun mutlaqut tasarruf ataupun ahli tasarruf. Dan satu istilah lagi iaitu waliyul malun. Apabila mereka ini bukan ahli tabarruk, orang gila, kanak-kanak, sapih, bodoh, bukan ahli tabarruk, dia akan naik kepada waliul ma. Siapa waliul ma? Tiga. Pertama bapak ke atas, yang kedua wasi, yang ketiga qadi. Siapa sapihun? Orang bodoh. Siapa dia? Orang bodoh ini ada empat. Pertamanya bodoh betul, yang keduanya mubazir, yang ketiganya muflis, yang keempatnya orang yang meninggalkan perkara yang haram. Cuma tuan-tuan, di sini saya nak tulis, dia ada beza empat ni. Ada beza empat. Ada satu dia akan naik kepada waliul ma, ada tiga berhajat kepada kerajaan Islam menghajarkan. Barulah kita tak boleh urus niaga. Ini saya tulis sapi. Sapi pun orang yang bodoh. Orang cerdik ni kita faham. Apabila kita faham orang cerdik, lahirnya siapa pula bodoh? Ni bodoh di sisi agama. Safihun ataupun kita panggil bodoh. Bodoh ni tak kenal. Lah ni. Jadi mantap. Bodoh. Tiba-tiba bodoh. Itu bahaya. Jadi bodoh di sisi agama ni, dia ada berapa bodoh? Ada empat. Pertama, dia panggil bodoh betul. Bodoh dia. Memang bodoh lah kan. Bodoh betul. Betul bodoh. Orang yang rendah keupayaan minda, IQ dia. Ini kita panggil bodoh. Bodoh betul. Yang kedua, mubazir. Yang ketiga, muflis. Yang keempat, orang yang meninggalkan larang perintah Allah, orang yang meninggalkan perintah Allah. Tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji. Mubazir pada syarak, muflis pun pada syarak. Baik, di sini tuan-tuan, tiga ni, bodoh ni, saya tulis pun Melayu kan. Bodoh yang ni pertama ni, dia dihajarkan auto, tak perlu kepada kerajaan Islam membekukan harta dia. Bodoh, dia akan direct dibekukan harta dia oleh Islam. Tak boleh dia berurusan. Tak boleh dia berurusan. Dia panggil dihajar secara direct oleh syarak. Dihajar ni maknanya dibekukan harta dia. Harta dia dibekukan, maksud dia tak berurus. Tapi yang tiga ni, mubazir, yang ni kita tak boleh berurusan dengan, tak boleh berjual, tak boleh beli, tak boleh sedekah, tak boleh hadiah. Yang ni, tiga ni, ini dia syarat dia. Dia ada syarat dia dimahjur ataupun dihajar oleh kerajaan. Ini dihajar, berhajat kepada, dihajar oleh kerajaan Islam. Ini tiga benda ni dihajar oleh kerajaan.
Karena kerajaan tak bekukan aset dia, walaupun dia mubazir, walaupun dia muflis, harta dia lebih banyak hutang daripada harta yang ada. Hutang dia lebih banyak daripada harta yang ada pada dia. Tapi kerajaan masih lagi tak bekukan, tak senarai nama, tak senarai hitamkan nama dia. Orang yang meninggalkan perintah Allah pun tidak disenarai hitam, maka kita boleh berurusan dengan dia. Sah kita berjual beli dengan dia. Tapi kalaulah golongan ini tak sah. Sebab itulah tuan-tuan, kita akan lahir dan kita akan bertemu dengan istilah orang mahjur alaih. Kalau bertemu dalam kitab fiqh mahjur alaih, siapa yang mahjur alaih? Orang yang dibekukan harta dia ialah pertamanya orang gila, keduanya kanak-kanak, ketiganya orang yang bodoh, sapi. 3 orang yang dimahjurkan alaih. Wallahu a'lam. Ya. Mubazir ni orang yang membelanjakan harta dia kepada perkara haram walaupun sedikit. Contohnya dia berjudi, kita tahu. Dia berjudi. Dia beli arak, beli benda-benda haram yang lain, masuk mubazir. Tapi dia masih lagi tidak dibekukan harta dia oleh kerajaan Islam. Ahli maksiat ni. Nombor 4 ni ahli maksiat, tak boleh urus dengan dia, tak boleh urusan dengan dia. Sebab itulah tuan-tuan, kerajaan Islam dulu, salah satu daripada strategi dia, macam mana orang boleh, orang panggil muslih gigi ni, orang ni secara paksa rela untuk melahirkan orang yang baik. Agama dia secara paksa permulaannya ialah ni, siapa yang tak sembahyang tak boleh berurusan dengan dia. Terpaksa dia kena sembahyang. Terpaksa dia kena sembahyang permulaan dia. Orang yang membazir, siapa judi, tak boleh. Kerajaan hajar harta dia, bagi kepada waliul mal, bagi kepada qadi urus. Dia nak membeli, bagi qadi yang membeli. Maksudnya qadi bagi izin kepada orang lain. Habis tuan-tuan. Jadi kesimpulan saya nak sebut tadi, ni habis kitab dah habis. Saya nak sebut tadi tuan-tuan, soal jual beli dengan kanak-kanak, qaul mu'tamad, tidak dibenarkan untuk kita berjual beli dengan kanak-kanak. Tapi ada qaul dhaif, pendapat yang lemah mengatakan sah untuk kita membeli dengan kanak-kanak, berjual dengan kanak-kanak pada perkara-perkara yang kecil. Sah. Macam kita nak suruh anak kita beli kedai, benda kecil-kecil, gula, beras dan sebagainya, sah. Itu qaul dhaif. Tapi kena ingat qaul dhaif. Qaul mu'tamad, mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Syafi'i dia agak tegas. Baik, yang kedua, yang terakhir, yang kedua saya nak sebut tadi, soal hadiah, sedekah, duit raya kepada kanak-kanak, sah ke tidak? Jawab dia tuan-tuan, asal dia memberi tabarruk, kerana dia bukan ahli tabarruk. Tabarruk di mana menderma. Kita nak menderma kepada kanak-kanak, kepada ahli bukan ahli tabarruk, tidak sah. Lepas tu kita beri juga, macam mana tak sah? Jawab dia, bila jadi sah? Apabila kanak-kanak terima, tak sah lagi tu dia terima, tak jadi milik dia. Bila sah jadi milik dia? Apabila dia balik rumah, dia beri kepada wali dia. Kita beri kepada kanak-kanak, contoh duit raya RM5 lah dan sapu. Dia pun balik ke ayah dia, ayah, ada pak cik bagi duit raya RM5. Ketika itu barulah sah jadi milik dia. Sah jadi milik dia, milik kanak-kanak tadi, apabila diterima oleh wali. Maka kita kena cara mudah dia, kalau wali dia ada, wali dia tak ada, tak apalah, kita beri kepada kanak-kanak. Kanak-kanak pesan kat dia, balik ni bagi kepada ayah, so ayah simpan. Apabila balik dia beri kepada ayah dia, baru sah jadi milik dia, bukan milik ayah. Ayah dia tak boleh belasah. Kadang-kadang ayah ni dia sapu, anak bagi duit raya, dia kumpul penuh poket duit raya. Hari ni anak sulung saja 500, anak nombor 2 300. Oh, beraya ayahnya. Beraya ayah. Tak ada duit. Tak ada duit, tak ada duit, sapu duit anak. Maka haram. Dia hanya boleh mengurus saja, bukan boleh guna. Dia urus duit anak dia mengikut masalah anak dia. Apabila anak dia bawa balik duit anak, ni dia kata ayah ada orang bagi, ketika itu baru sah jadi duit anak. Sah duit anak, maksudnya milik anak dia. Yang
wajib kepada wali itu untuk urus. Itulah sebab tu cara yang sebenar kita beri kepada wali. Kita beri kepada wali. Kita pergi rumah kawan kita, anak dia 10. Tanya anakmu ada berapa? 10. Ni ambil, aku beri kepada anakmu ni, bukan kamu dah. Kita jelas siap-siap. Kita beritahu siap-siap. Saya takut lupa tuan-tuan, yang terakhir yang saya nak sebut, takut lupa. Benda ni agak ramai yang kita buat, tapi dia membahayakan dari sudut syarak. Kita beri makanan kepada anak yang belum balik. Ni bahaya. Makanan kepada anak yang belum balik, kita takyin dia kepada dia. Contoh, kita anak ni, budak belum balik ni nak buah, kita pun ambil sebiji buah apple ni, kita berilah kepada anak sulung ni, beri kepada dia, maka jadi milik dia. Apabila jadi milik dia, kepunyaan dia, maka dia tak boleh nak memberi kepada orang lain, kerana dia bukan ahli tabarruk. Dia tak boleh nak kongsi dengan adik dia, dia tak boleh nak kongsi dengan bapak dia. Kenapa dia tak boleh kongsi? Kerana dia bukan ahli tabarruk, dia tak boleh nak pindah milik. Kita dah belajar yang boleh pindah milik ni kena ahli tabarruk. Kena dia balik baru dia boleh sedekah. Ni buah apple ni pak cik sedekah kat abang ni, abang bagilah hadiah kat ayah. Abang ni dah balik, tak apalah. Tapi kalau abang ni, anak ni yang belum balik lagi, dia tak boleh nak bagi kat orang lain, tak boleh nak share dengan adik dia, tak boleh. Tu makanan bahaya. Sebab tu cara dia makanan, tuan-tuan, cara yang diajar oleh ulama, nak beri makanan kepada budak, jangan beri kepada budak, terberi kepada wali dia. Boleh nak beri kepada ni, pak cik beri kepada ni, beritahu ayah, pak cik beri kepada ayah ni. Apabila kita beri kepada ayah dia, takyin ayah dia, walaupun budak bawa balik, maka budak tu boleh kongsi dengan siapa, kerana ayah dia. Jadi kunci dia, tuan-tuan, kata kunci dalam pemberian ni, sedekah ni, dia dibenarkan untuk takyin. Contoh tuan-tuan beri duit kepada saya 100, ustaz, saya sedekah kat ustaz 100 untuk buh minyak motor, maka saya tak haram untuk saya guna lain, kerana takyin diiktibar dalam Islam. Saya kena buh minyak motor lah. Nasib baik dia tak bagi duit 100 buat minum teh. Jenuh saya minum teh. Ni ustaz, saya beri kat ustaz 100 buat ustaz minum teh. Orang Kelantan kan dia suka lagu tu. Minum teh. Jenuh saya setiap pagi kena minum teh dengan duit tu. Nak buat minyak motor tak boleh, minyak kereta tak boleh, nak beli makan tak boleh. Takyin tu dikira, dia ambil kira dalam Islam, takyin dia. Kerana dia sedekah, dia nak maslahat dia, dia nak kepentingan dia. Saya sedekah kat ustaz, saya nak ustaz buat makan saja, jangan buat lain. Kerana dia nak kepentingan makan tu, nak pahala daripada makan, dia ambil kira. Sebab tu haram dia menggunakan harta pemberian orang lain yang ditakyin, ditentukan, tapi tak mengikut ketentuan. Wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lain kali, dan hari ini paling panjang sekali kerana kita nak habiskan istilah-istilah. Ya, ada lagi. Oleh kerana pengerusi kita kena layar juga. Balik kepada mengeluarkan zakat pada anak yang dah balik. Dah balik dah. Kita bagi tahu, minta izin. Okey. Kita dengar tu masih bawa tanggungan. Ya. Kata macam mana dia orang kerja kan. Ya. Kita kali tanggungan balik. Kalau pak ni kita dah keluarkan zakat fitrah, tu macam mana? Adakah tak sah atau perlu minta? Kena keluarkan semula. Kena suruh dia keluar semula. Jadi pemberian sunat. Tak jadi wajib. Sebab wajib dia kena minta izin niat dia. Kena minta izin dengan niat dia. Dia kena zakat. Kalaulah dia dah balik, sebab dia dah balik. Dah tak balik tak apalah. Dia dah balik, tiba-tiba kita buat keluar tanpa minta izin dengan dia, boleh jadi dia dah keluar dah. Tak, saya tak keluar lah, dia tak ada duit. Walaupun dia tak keluar, tak ada duit, tapi niat kena minta izin dengan dia. Sebab niat ada tersebut dalam kitab Sulam Musibian juzuk yang ketiga. Ada masalah juzuk yang ketiga dibincangkan soal minta izin anak yang belum balik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.